Pada zaman dahulu, ada sebuah negeri bernama Cendanapuri. Negeri itu sebuah negeri yang mundur lagi. Keadaan kampung-kampungnya penuh hutan rimba. Raja yang memerintah bernama Alam Shah. Baginda disegani oleh sekalian rakyatnya. Kehidupan rakyatnya hanya bekerja sebagai petani dan nelayan. Kebanyakan mereka hidup miskin tetapi bahagia. Antara rakyat negeri itu, ada seorang perempuan yang bernama Mak Desa. Suaminya telah meninggal dunia. Mak Desa tinggal dengan 2 orang anaknya, seorang perempuan dan seorang lagi lelaki. Anak perempuan Mak Desa bernama Bunga Melor, usianya 12 tahun, manakala anak lelakinya pula bernama Bunga Pekan yang berusia 6 tahun. Mak Desa dan keluarga tinggal di kampung yang terpencil. Di sekitar kampung penuh dengan hutan rimba. Kira-kira 1.000 langkah dari rumah mereka ke arah barat terdapat sebuah batu besar. Kononnya, batu itu berpuaka dan boleh menyedut manusia. Semua orang takut hendak pergi ke situ. Selama ini tiada seorang pun yang berani mendekati batu itu. Batu berpuaka ini diberi nama batu belah batu bertangkup. Keluarga Mak Desa sangat miskin. Rumah mereka buruk. Setiap hari mereka bercocok tanam untuk hidup. Kadang-kadang Mak Desa menangguk ikan di paya untuk dibuat lauk. Melur dan Pekan sadar akan kemiskinan hidup mereka itu. Oleh itu, mereka selalu menolong ibunya membuat bermacam-macam pekerjaan. Rumah jiran-jiran mereka agak jauh juga dari situ. Pada suatu hari, Mak Desa hendak pergi menangguk ikan. Dia pun bersiap-siap. Melur, Pekan, tinggallah di rumah baik-baik. Mak hendak pergi menangguk ikan, kata Mak Desa kepada anak-anaknya itu. Kedua-dua adik-beradik itu gembira mendengar kata-kata ibu. Mereka berharap ibu mereka akan membawa pulang ikan-ikan yang besar. Sebentar kemudian, Mak Desa menuju ke sebuah kawasan paya. Di situ memang terdapat banyak ikan. Mak Desa sudah biasa menangguk ikan di paya itu. Mak Desa menangguk ikan bersendirian. Dia bekerja bersungguh-sungguh. Nasibnya kali ini agak baik karena mendapat beberapa ekor ikan. Hatinya berasa sangat gembira. Mak Desa terus menangguk lagi. Dia ingin menangkap ikan seberapa banyak yang boleh. Tiba-tiba, dia melihat ada seekor ikan tembakul di dalam tanggukannya itu. Oh, bertuahnya aku. Ikan ini sedang bertelur nampaknya. Dia membelek-belek ikan tersebut, kemudian dia membuat keputusan untuk pulang. Ikan apa itu, Mak? Kata Pekan kepada ibunya. Inilah ikan tembakul namanya. Tentu telur-telur ikan itu sedap jika digoreng, kata Melur. Iya, Mak akan goreng ikan ini. Selesai sudah Mak Desa menggoreng telur-telur ikan tembakul itu, diasingkan sebahagian untuk dimakan oleh anak-anaknya dan beberapa ketul lagi disimpan untuknya di atas para. Sedapnya telur ikan ini, kata Pekan. Pekan makan telur tersebut dengan golojohnya. Sekejap sahaja, telur-telur ikan itu habis dimakan bersama-sama kakaknya. Adapun Mak Desa masih terasa penat. Oleh itu, dia tidak berselera untuk makan. Dia pun pergi berehat. Ketika dia berehat, rupa-rupanya dia terus terlelap. Ah, Mak aku sudah tidur. Aku hendak tengok telur goreng simpannya itu, kata Pekan. Akhirnya, telur ikan tembakul di atas para ditemui. Tanpa diketahui oleh sesiapa, Pekan makan telur itu sehingga habis. Setelah kenyang, dia berpura-pura tidur. Mak Desa mula berasa lapar. Dia teringat akan telur goreng yang disimpannya itu. Dia pun pergi ke dapur untuk mengambil telur tersebut, tetapi telur itu tidak ada lagi. Siapa yang makan telur-telur goreng ini? Tanya Mak Desa kepada anak-anaknya. Namun, tiada seorang pun mengaku. Melur dan Pekan tuduh-menuduh di antara mereka. Hati Mak Desa berasa sangat sedih dan berasa kesal akan sikap anak-anaknya. Kamu berdua ni memang tidak sayang kepada Mak. Kempunan Mak tidak dapat makan telur ikan tembakul.
Air mata si ibu berlinangan. Tiba-tiba sahaja dia menjadi benci melihat anak-anaknya sendiri. Oh, aku adalah ibu yang malang. Anak-anak tidak sayang kepada aku lagi. Kemudian, Mak Desa meninggalkan rumah. Dia mahu membawa dirinya yang malang itu. Si ibu berjalan meredah hutan rimba. Air matanya terus berlinang. Dia tidak tahu kemana arah tujuannya. Mak, jangan tinggalkan kami. Melur dan Pekan berteriak bertangisan. Mereka mengejar ibu mereka, namun begitu, Mak Desa tidak menghiraukan mereka lagi. Bagi Mak Desa, perbuatan anak-anaknya amat melukakan hatinya. Dari jauh, si ibu terdengar ada suara memanggil-manggil namanya. Dia pun berlari mendapatkan suara itu. Mari ke sini, Mak Desa. Kedengaran suara itu memanggil-manggil. Sebenarnya, itu adalah suara batu belah batu bertangkup. Kemudian Mak Desa berkata, batu belah batu bertangkup, telanlah aku hidup-hidup, aku kempunan telur ikan tembakul. Mendengar rintihan itu, batu berpoka itu pun bergegar serta berbunyi garang. Ia mahu menyedut Mak Desa. Mak Desa terus berkata lagi, batu belah batu bertangkup, telanlah aku hidup-hidup, aku kempunan telur ikan tembakul. Melur dan Pekan terus mengejar ibu mereka. Ma, jangan tinggalkan kami, kata mereka merayu-rayu. Sebentar kemudian, si ibu berada di hadapan batu berpoka tersebut. Ketika itu, mulut batu itu terbuka luas. Mak Desa benar-benar sudah berputus asa. Kesudahannya, Mak Desa masuk juga ke dalam mulut batu belah batu bertangkup. Batu berpoka itu pun tertutup semula. Melur dan Pekan tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka hanya menangis. Adikku Pekan, Mak telah menjadi korban batu berpoka ini, kata Melur. Kak, ibu kita tidak ada lagi. Kemanakah kita harus pergi? Tanya Pekan pula. Kita tunggu Mak di sini, Dik, jawab Melur. Kedua-dua mereka terus teresak-esak. Mereka duduk menunggu di situ hingga menjelang malam. Pada malam itu, ketika sedang tidur, Melur bermimpikan ibunya yang memberitahu sesuatu. Anak-anakku, tinggalkan tempat ini dan mulakan hidup baru. Kamu berdua akan mendapat sesuatu yang baik nanti. Pesan si ibu itu. Kemudian, ibu mereka berpesan lagi. Jika kamu dalam kesusahan, datanglah ke sini. Mak boleh tolong kamu berdua. Pada keesokan harinya, Melur coba menyempurnakan pesanan itu. Dia mengajak adiknya pergi merantau. Manalah tahu hidup kita berdua lebih baik, Dik, kata Melur penuh harapan. Pekan bersetuju. Akhirnya, mereka berdua pun meninggalkan batu berpoka itu. Mereka berjalan menghala ke arah barat. Sudah terlalu jauh mereka berdua berjalan. Mereka berasa sedih. Apabila sampai di suatu tempat, tiba-tiba mereka bertemu dengan seorang wanita tua. Dia adalah nenek Kebayan yang baik hati. Wahai cucu-cucu berdua, kemanakah kamu hendak pergi? Tanya nenek Kebayan kepada Melur dan Pekan. Wanita tua itu menggembirakan kedua adik-beradik itu. Melur menceritakan kejadian yang berlaku ke atas mereka berdua. Nenek Kebayan berasa simpati dan ingin menolong mereka. Jika begitu, tinggallah bersama-sama nenek. Nenek pun tinggal seorang diri, kata nenek Kebayan memujuk. Pelawaan nenek Kebayan tersebut diterima dengan senang hati oleh mereka berdua. Sejak itu, tinggallah Melur dan Pekan di pondok nenek Kebayan. Pekerjaan nenek Kebayan adalah menjual bunga-bungaan. Mereka berdua juga turut menolongnya. Kadang-kadang, nenek menjual bunga sampai ke istana raja. Beritahu nenek Kebayan tentang pekerjaannya. Tahun demi tahun berganti. Akhirnya, Melur menjadi seorang gadis remaja yang cantik, manakala Pekan pula menjadi seorang pemuda yang kacak. Nenek Kebayan gembira kerana mereka berdua telah menganjak dewasa. Hidup nenek Kebayan juga bertambah senang disebabkan oleh bantuan mereka dalam setiap pekerjaannya. Pada suatu hari, heboh berita tentang puteri raja yang tidak sadarkan diri. Ramai bomoh dan dukun cuba untuk menyembuhkannya, namun tiada yang berjaya.
Raja Alam Shah serta permaisurinya merasa benar-benar bimbang tentang keadaan Tuan Puteri. Jika ada sesiapa dapat menyembuhkan puteri beta ini, segala permintaannya akan beta tunaikan, kata Raja Alam Shah membuat janji. Maka, ramailah orang yang cuba untuk menyembuhkan puteri, tetapi semuanya gagal. Akhirnya, Pekan pun tampil disebabkan oleh Melur yang menyuruhnya untuk membawa Tuan Puteri ke batu belah batu bertangkup. Di sana nanti, mungkin Tuan Puteri dapat disembuhkan, kata Pekan kepada Baginda Raja. Pada ketika ini, Raja Alam Shah bersetuju dengan setiap cara untuk menyembuhkan anaknya. Maka, mereka pun membawa puterinya ke tempat yang disebutkan. Di hadapan batu belah batu bertangkup, Melur dan Pekan menyeru emaknya, "Mak, anakmu datang mengharapkan pertolongan. Puteri Raja tidak sedarkan diri." Serta-merta batu itu pun terbuka luas. Kedengaran suara mak desa menyuruh Pekan untuk membawa Tuan Puteri masuk ke dalam. Orang yang berada di situ menjadi cemas. Tiba-tiba, Tuan Puteri dan Pekan keluar daripada batu belah batu bertangkup dengan keadaan yang telah sembuh. Raja Alam Shah berasa sangat gembira. Begitu juga dengan permaisuri. Mereka merasa terhutang budi kepada Pekan dan juga Melur yang berjasa itu. "Pemuda ini memang padan jika dijodohkan dengan puteri kita itu," kata Baginda Raja. Permaisurinya bersetuju. Akhirnya, Pekan berkahwin dengan puteri Raja yang jelita dan mereka hidup bahagia. Melur dan Nenek Kebayan dibawa untuk tinggal di istana yang indah itu.